Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 25 Disember 2021, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan tazkirah kita. Tazkirah ringkas mengenai suasana yang berlaku sekarang, iaitulah berlakunya beberapa tempat Allah SWT uji hambanya dengan banjir. Allah Ta'ala uji hambanya dengan sedikit ujian. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami uji kamu dengan susah dan juga dengan senang. Hasanat wa sayyiat. Senang dan susah. Apa tujuan Allah Ta'ala uji kita, para jemaah sekalian? Tak lain dan tak bukan Allah uji kita, Tuhan nak tengok kita ni. Allah Ta'ala nak tengok kita, adakah kita sabar? Adakah kita syukur? Ataupun sebaliknya, bagaimana keadaan kita apabila diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, kita mengharapkan apabila Allah Ta'ala uji kita, kita lulus. Bila Allah Ta'ala uji kita, kita tenang. Dia panggil tenang dengan ujian. Sebab apabila manusia ini diuji, maka ketika itulah kita akan nampak siapa yang lulus dan siapa yang tak lulus. Siapa yang mendapat kemenangan dan siapa yang tidak mendapat. Maka kita mengatakan Allah SWT yang maha kaya, yang maha bijaksana, yang maha pengampun, penuh dengan kasih sayang kepada hamba-hamba dia, sentiasa memberi ujian kepada hamba-hamba dia. Semata-mata untuk apa? Allah nak tengok kita sama ada kita termasuk di kalangan orang yang kategorinya tenang ataupun kategori yang tak tenang. Jadi para jemaah sekalian, inilah harapan kita. Besarlah harapan semoga kita semua termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Baik, bila kita sebut tentang ujian Allah Azza wa Jalla, bila kita sebut tentang ujian Allah kepada kita, maka sudah tentu kita nak tengok apa yang kita kata tadi, apa yang kita sebut tentang perjalanan hidup manusia ini tak lari daripada sama ada dia menang ataupun dia tak menang. Sama ada dia kuat ataupun tidak kuat, maka itulah yang menjadi pokok perkiraan kita, para jemaah sekalian. Jadi apa yang kita tahu, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu sangat dekat, sangat hampir kepada siapa? Kepada orang yang melakukan kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan, maka rahmat Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan dia. Jadi kita sekarang ni, kita nak suruh Allah Ta'ala dekat dengan tidak, rahmat Allah Ta'ala rapat dengan kita ataupun tidak, maka hendaklah kita sentiasa melakukan kebaikan. Kebaikan bukan hanya setakat kita buat baik kepada orang. Bukan setakat kita buat baik kepada orang yang beriman. Tetapi sebagai manusia, semuanya kita buat baik. Karena itu, bila kita nak bagi misi bantuan, pertolongan kita kepada orang, dia ada dua misi. Yang pertama dia panggil misi ukhuwah. Maknanya rombongan yang nak menyebarkan kasih sayang sama-sama umat Islam. Satu. Yang kedua dia panggil misi al-insaniyah, kemanusiaan. Asalkan dia manusia, menjadi kewajipan kepada kita bantu dia. Asalkan dia manusia, menjadi kewajipan kepada kita untuk tolong dia. Sebab atas dasar manusia. Baik,
kita tengok juga ada orang berbagai-bagai cara-cara para ahli-ahli volunteer ni. Ada bawa sampan, bawa perahu, bawa bot kecil, pergi bantu orang. Ada yang pergi ambil kucing. Bahkan ada yang pergi ambil selamatkan anjing. Kita kata asal ke dia di bawah insaniah, di atas dasar pergi kemanusiaan, insya-Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu Nabi bersabda, "Likulli kabidin ratbin ajrun." Setiap kita memberi bantuan kepada makhluk yang bernyawa, dia akan dapat balasan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia akan dapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala akan beri pahala kepada dia. Sebab kita tengok kan, seorang perempuan bagaya Bani Israel beri minum anjing, Allah Ta'ala ampunkan dia. Ada pula orang lain yang beri pertolongan. Ada pula seorang perempuan yang masuk neraka dengan sebab seekor kucing. Sebab apa? Dia pergi kurung kucing itu sehingga mati kelaparan. Orang ini dikira masuk dalam neraka, wal'iyazbillah. Maka kita sebagai seorang beriman, nak mencari rahmat Allah Ta'ala, ialah kita jadi muhsinin, iaitu orang yang memberi, orang buat baik kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, kita tengok dalam perbincangan ringkas ini, ataupun tazkirah kita ini, bahawa sabda Nabi SAW yang diriwayat oleh seorang sahabat, nama dia Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, seorang sahabat, telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, "Indallahi khazain." Tuan-tuan jarang dengar hadis ini. "Indallahi khazain." Allah SWT mempunyai khazanah. Apa dia khazanah itu? Khazanah ni satu gedung. Gedung al-khair wasyar. Gedung mengandungi kebaikan dan juga ada yang buruk. Mafatihuha ar-rijal. Gedung ini siapakah? Apakah kunci dia? Apakah kunci gedung? Kita nak tahu gedung ni apa kunci dia. Ar-rijal, iaitulah manusia. Orang yang bekerja. Pejuang-pejuang, itu dia panggil kunci. Tak kira lah pejuang kebaikan atau pejuang keburukan, na'uzubillah. Dua-dua itu dikira rijal. Rijal, mana orang yang berjuang. Orang yang bekerja. Fatuba liman ja'alahu miftahan lil khair. Nabi SAW bersabda, tuba, kemenangan, kebahagiaan, kebertuahan. Bagi siapa? Bagi mereka yang Allah jadikan dia sebagai kunci-kunci kebaikan. Wa mighlaqan lisyari, kunci yang menutup segala keburukan. Wa wailun liman ja'alahu Allahu miftahan lisyari. Na'uzubillah. Dan celakalah bagi mereka yang Allah jadi dia sebagai kunci kejahatan. Wa mighlaqan lil khair, dan penutup segala pintu-pintu kebaikan. Hadis ini rawah Ibnu Majah bisanadin hasan. Apa dia maksud hadis ini para jemaah sekalian? Hadis ini Nabi SAW menceritakan kepada kita, Allah Ta'ala ada gedung. Maknanya gedung kebajikan dan gedung keburukan. Siapa yang pembuka, siapa yang menjadi kunci yang membawa kebajikan dan na'udzubillah yang membawa kejahatan? Siapa? Jawab dianya rijal. Rijal ni mana? Laki-laki, orang. Orang yang buka dia. Jadi ada orang yang menjadi pembuka kepada kebaikan. Allahumma ja'alna min mafatihil khair. Ya Allah, jadikan kami semua ni pembuka-pembuka pintu kebaikan. Kita kadang-kadang kita simple ya kita ni. Taklah, bukan orang alim, bukan orang kaya, bukan orang hebat mana. Tapi Allah jadikan kita ni pembuka pintu kebaikan. Sebab tu ana tengok, kadang-kadang orang biasa. Tapi dia mula, saya nak buat contoh, tapi kita tak nak puji orang depan-depan. Sebab Nabi SAW larang kita puji orang di hadapan muka. Dia panggil maddahin. Tak elok. Manakala kita nak puji orang, kita jangan dia ada. Contohnya, saya nak puji orang dalam masjid, dalam majlis ni, tuan dia ada sebenarnya. Saya kata fulan gini-gini, itu tak baik. Takut
pujian kita itu merusakkan reputasi keikhlasan sahabat kita tu. Dia tersengih, suka aku dipuji oleh orang, aku di macam-macam dah. Kerja usaha aku telah di macam-macam lah. Syaitan dia, jarum syaitan ni, inna syaitan, Nabi kata syaitan tu boleh masuk dalam hati manusia ni majradam, dengan laluan darah. Cukup berbahaya para jemaah sekalian. Jadi jangan puji depan. Tapi kita puji, kita pun tak kenal dia. Contoh kita kata, dalam isu memberi pertolongan ini. Orang ni simple je, tapi dia tahu, waktu sekarang ni, waktu orang sedang susah. Orang sedang susah, banjir. Maka yang paling sesuai, yang paling utama, nak tolong orang banjir ni bawa apa? Bawa but, bawa sampan, bawa perahu. Sebab air orang tak berjalan dengan benda lain. Orang berjalan dengan perahu. Maka itulah dipanggil orang cerdik. Ini kalau kita pergi dengan basikal, kalau contohnya, dengan motor besar, bukan tempoh dia, bukan masa dia. Tapi kalau lepas banjir dah hilang, nak mari kereta motor dengan motor besar dengan 4x4, kita kata selakanlah. Sebab apa? Sebab sekarang ni waktu kita nak bawa barang-barang untuk kita bersihkan. Jadi itu dia panggil miftah lil khair. Pembuka pintu kebajikan tu kadang-kadang orang biasa. Tapi dia telah buka lorong yang menyebabkan orang lain naik semangat. Allahu Akbar. Tengok ada pakcik yang pergi bantu orang. Dia pun jalan dengan tongkat. Kaki sebelah pula pakai besi. Tapi masih lagi pergi bawa penyapu untuk bantu orang. Allahu Akbar. Anda ingat lagi waktu banjir di pondok saya ni. Di antara rombongan awal datang, seorang pemuda mari dengan jeep. Dia punya 4x4 dia tu. Tapi lengkap. Ada dengan tali, ada dengan wing untuk tarik barang-barang. Dia sendirinya berjalan, kena orang pimpin, dia tak pernah nampak mata. Nama Azan, rahimahullah ta'ala, dia sudah meninggal. Kita doakan Allah Ta'ala angkat darjat dia. Allah Ta'ala bagi rahmat pada dia banyak-banyak. Jadi dia mari, kebetulan pada waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak tahu nak buat apa, sebab kapek yang kita pasang baru je. Banjir bulan 12 hujung tahun. Kapek tu kita pasang rasanya untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Mana dalam 4 bulan ataupun 3 bulan lebih je, dia punya tempoh pemasangan kapek baru. Kapek ni bila kena selut, masuk air, Allahu Akbar, nak tarik bukan satu benda yang senang. Maka terpaksalah kita tarik dengan wing yang dibawa oleh sahabat kita tu. Kita kata inilah orang yang cerdik, Allah Ta'ala buka dia mafatih lil khair. Ada orang tidaklah satu pangkat besar, tapi Allah jadikan dia pembuka pintu. Ada seorang sahabat saya ni mengaji tak tinggi mana. Kerja tetap tidak ada. Tetapi alhamdulillah dia boleh jadi kepala. Boleh jadi orang Arab kata qaid. Jadi kepala. Maknanya kalau dia tak ada ni NGO dia tak apa laju. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Maka para jemaah sekalian, biarlah kita semua menjadi mafatih lil khair, pembuka pintu kebaikan. Jadi pintu kebaikan tu banyak, biarlah kita jadi pembuka pintu kebaikan dengan apa saja. Contohnya hari ini, kita buat kelas tadabbur Quran sempena PKP. Sempena dengan musim yang kita terkurung dalam rumah ini. Maka alhamdulillah ramai di kalangan sahabat-sahabat kita ni sudah jadi orang panggil pembuka pintu kebaikan. Sebab dia bawa keluarga dia beli Quran bawa balik ke mak dia. Ada yang beli alat ni. iPad, yang beli alat-alat dia panggil apa ni, skrin ni untuk mak dia tengok kuliah pagi-pagi. Kita kata Masya Allah tabarakallah, barakallahu fikum. Allah Ta'ala lah beri keberkatan kepada kamu semua. Allah Ta'ala beri keberkatan kepada kamu semua sebab kamu telah bekerja menjadi pembuka pintu kebaikan. Tapi kita kena ingat, di sebalik itu ada pula tu. Nabi kata apa? Wa wailun, celakalah liman ja'alahu miftah lisyarr. Na'udzubillah. Celakalah bagi mereka orang yang menjadi pembuka kunci kejahatan.
Nak tahu benda maksiat, melalui dia. Nak tengok benda mungkar, lalu ikut dia ni. Nak tengok benda tak baik, orang inilah pelopor. Kita kata itulah manusia yang tidak baik. Na'udzubillah. Itulah manusia yang tidak baik. Jadi para jemaah sekalian, maka itu hadis rawah Ibnu Majah wa bisanadin hasan. Sebuah lagi hadis, malam ni kita tak baca banyak-banyak, tapi kita nak cerita lebih kepada motivasi kepada kita. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi aqwaman. Dengar, inna lillahi aqwaman. Allah Taala menyediakan beberapa kumpulan, beberapa kaum. Ikhtassahum bin ni'ami limanafi'il ibad. Allah Ta'ala beri kepada orang ini beberapa nikmat untuk menyampaikan manfaat kepada orang lain. Wa yuqirruha fihim ma bazaluha. Ingat, Allah Ta'ala akan letakkan nikmat itu di tangan orang ini selama mereka melaksanakan tugas menyampaikan nikmat itu kepada orang. Fa'iza mana'uha. Apabila mereka dah kufur nikmat, tak syukur nikmat, mana'uha, mereka larang, mereka tegah, mereka cegah, mereka tak bagi. Naza'aha anhum wa hawwalaha ila ghairihim. Allah Ta'ala akan tarik daripada nikmat daripada mereka, dia bagi ke tangan orang lain yang lebih baik daripada dia. Hadzal hadis rawahu At-Tabarani bisa sanadu hasan li ghairihi. Mana fihi dhaf, tapi kesimpulan dia hasan li ghairihi. Baik. Para jemaah sekalian, apa dia? Allah Ta'ala bagi kepada beberapa orang hamba dia ni nikmat. Nikmat ini akan berada di tangan tuan-tuan dan puan-puan yang Allah anugerahkan nikmat itu dengan syarat. Apa dia syarat? Syarat dianya, kamu sampaikan nikmat itu kepada orang lain. Kamu sampaikan nikmat itu kepada orang lain. Tetapi ingat, kalau kamu bakhil, kamu dah mulai lupa diri, kamu dah mula tak sedar, orang yang Kelantan kata mula tak khabar, Allah Ta'ala akan tarik nikmat tersebut. Jadi Alhamdulillah, saya kaitkan pengalaman kita ni yang dulu dengan yang sekarang. Yang dulu dengan yang sekarang, apabila berlakunya banjir 2014, kan? Sempena saya bawa cerita ni sempena dengan kita sekarang dalam memberi pertolongan kepada saudara-saudara kita yang dilanda banjir. Beberapa NGO yang dulunya kecil-kecilan. Tuan-tuan bayangkan, daripada 2014 tu mari banjir. NGO mula bergerak bila? 2015. Awal Januari 2015. Sampai ke tahun ni sudah 2021, maknanya sudah berapa tahun? 7 tahun. Mereka bergerak sekarang ni, NGO yang ini telah pun menjadi besar dan telah memberi khidmat kepada asnaf orang-orang fakir miskin, membantu golongan du'afa dan masakin. Banyak jasa-jasa mereka. Rumah orang tak ada rumah, dapat rumah. Rumah orang buruk nak runtuh sudah dibaharukan. Orang yang anak-anak tak ada pendidikan telah diberi pendidikan. Armalah ibu-ibu tunggal yang ditinggalkan oleh suami, terbuang begitu saja, telah diberi pembelaan. Dia beri kerja, bagi dapur untuk masak, bagi kerja kerah tangan dan macam-macam dia punya kerja. Kita mengatakan itulah nikmat yang Allah anugerahkan. Jadi kita dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan kena ingat dua perkara. Dua perkara Allah Taala beri kepada kita nikmat. Nikmat ni dua perkara. Kelebihannya, yang pertama dia panggil nikmat hafizun wa jalibun. Siapa disyukur nikmat, maka kesyukuran itu menjadi penjaga kepada nikmat yang sedia ada. Dia panggil hafiz. Apa nak hafiz? Syukur itu menjadi penjaga kepada nikmat yang sedia ada. Wa jalib,
dan syukur itu menarik nikmat yang belum dapat. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa dia sayang kepada harta dia, siapa dia sayang kepada nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, siapa dia sayang kepada perkara yang ada ini, maka menjadi kewajipan kepada kita mesti apa? Mesti syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara mana? Dengan cara al-bazal, dengan cara kita anugerahkan, kita infakkan, kita laburkan nikmat yang ada itu kepada orang lain yang berhak untuk sampai kepada mereka. Ini kita bimbang sekarang ni. Saya dimaklumkan, anda tak buat tuduhan, tapi saya dimaklumkan ada cerita mengatakan sebahagian daripada masjid-masjid yang kaya raya, ratus ribu dia punya tabung masjid. Tapi aktiviti masjid, orang-orang pakai miskin di sekitar masjid tidak mendapat pembelaan. Kita mengatakan ini satu kepincangan. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita berani masuk dalam tabung tu? Kenapa? Sebab apa kita berani? Sebab kita tahu duit ni akan disalurkan. Tapi kalau kita tahu duit disimpan, tuan-tuan nak derma ke tak derma? Tak payah. Bagi derma tahun lepas tak habis lagi tahun ni. Aku punya infak tahun lepas dalam tabung ni tak buka-buka lagi, masih lagi tersimpan. Jadi kenapa kita nak laburkan? Tapi oleh kerana ada sebahagian dia seronok, masjid kami ni mempunyai aset yang besar, mempunyai dana yang banyak, tapi kita punya program tak apa ada. Kalau ustaz mari pun berkira sangat-sangat. Allahu Akbar. Ustaz datang daripada rumah ke sini berapa tol? 3 tol. Dia pun kira. Setiap tol RM3. Pergi balik 3 kali 9, RM9.18. Tol. Minyak dia habis berapa? Kira nak bagi sampul ke penceramah. Sebab apa? Bakhil punya orang. Kita tak tahu. Sumbangan kita bukan dia untuk masjid kita saja. Ustaz perlu kepada penceramah, perlu kepada nak baiki kereta, nak repair, nak servis. Jadi kenapa kita kira sangat dengan orang macam ni? Maka biarlah setiap kita ni menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri, iaitu nikmat yang dipergunakan, yang dilakukan pada jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala yuqirruha fihim ma bazaluha. Dalam hadis ini mengatakan Allah Ta'ala akan beri kepada mereka selama mereka masih lagi bazaluha, harta nikmat yang ada itu disampaikan kepada orang-orang yang berhak. Allahu Akbar. Saya secara peribadi sangat syukur pada Allah Azza wa Jalla. Bila kita tengok sahabat-sahabat kita dari seluruh negeri, seluruh negara, pergi ke tempat saudara kita yang kena banjir. Sama ada di Shah Alam, sama ada di Taman Seri Muda, sama ada di Pahang. Semua turun. Yang tua, yang muda, yang tak mampu pergi pun, alhamdulillah mereka telah menyumbang infak melalui tabung-tabung yang disediakan semata-mata kerana cinta kita nak tengok, orang panggil tengok ceria balik sahabat-sahabat kita yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Hadis satu lagi hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Semua benda baik itu sedekah, berpahala sedekah. Allahu Akbar. Dalam kitab Riyadhus Salihin, tuan-tuan yang ikut kuliah Riyadhus Salihin, salah satu daripada bab dia panggil Abwab As-Sadaqah. Banyak yang pintu-pintu sedekah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita beberapa pintu. Ada sedekah yang berbentuk keuangan. Ada sedekah yang berbentuk ibadat. Seperti solat duha. Seperti kita sedekah bagi setiap sendi kita. Ada sedekah interaksi kita dengan orang. Seperti dalam hadis ni. Nabi kata apa? Wa inna minal ma'ruf, dan di antara tanda benda itu baik, kebaikan itu ma'ruf, an talqa akhaka biwajhin talq. Kamu berjumpa, bertemu dengan saudara kamu dengan muka yang senyum, dengan wajah yang manis. Muka senyum, itu dia panggil tanda kita bagi sedekah. Wa an tufriq min dalwika fi ina'i akhik. Kita sedang timba air contohnya, tengah ambil air, ada orang datang bawa baldi. Kita masukkan air yang kita timba dalam baldi orang. Free.
itu juga dikira sedekah. Pasal itulah kata di para ulama, termasuk orang yang mendapat pahala beri minum pada orang, dia duduk tepi sungai. Orang datang nak minum, dia cebok air bagi, ambil. Itu pun dikira sedekah memberi minum pada orang. Karena itu saya kata, abwabus sedekah ini luas. Saya tak ada duit. Keuangan tidak ada. Tapi kita tengok berduyun-duyun orang datang. Untuk membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Sama ada bantu tempat banjir, tempat kebakaran, tempat gelendangan, kita bantu apa saja pun, majlis-majlis jamuan di masjid, di surau contohnya. Saya tak ada duit. Tapi saya ada tenaga. Saya ada tangan. Saya boleh bawa pisau, pergi bantu potong ayam, potong sayur, kerak sayur, tolong angkat hidang, semua berpahala. Maka kita mengatakan rahmat Allah Ta'ala sangat luas kepada kita. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Dan rahmat Allah Ta'ala itu sangat dekat kepada orang-orang yang suka buat baik. Tak usah cakap banyak. Jumpa orang kita senyum. Baik. Tengok nampak orang susah, kita pergi gosok dia, bang. Apa khabar? Kenapa nampak kemurungan? Allah. Dia ada setengah orang ni dia murung. Bukan sebab apa? Sebab dia punya, tak ada orang, tak ada siapa nak dengar luahan perasaan dia. Kita dengar. Dengar, jangan lama sangat lah. Kita dengar boleh 10 minit, 5 minit, kata bang. Kita dengar lain kali pula dah. Saya sangat simpati dengan abang, tapi saya ada masa. Ada hal, paksa kena pergi. Sekurang-kurangnya kita telah menenangkan hati sahabat kita. Masya Allah. Maka, Nabi SAW bagi tahu kepada kita, pintu-pintu sedekah, pintu kebajikan itu sangat luas, sangat luas. Itu hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Tirmizi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum pun sedekah juga. Tapi senyum ni untuk orang yang untuk tabung. Ada seorang ustaz dia buat cerita. Saya ingat dia buat cerita ni. Seorang ni pergi masjid. Biasalah kan. Bila lepas solat tu orang gerakkan tabung derma. Bila tabung lalu dekat dia, dia pun tengok ke tabung, dia senyum. Orang sebelah ni kata, pakcik ni aku tak pernah tengok lagi dia holo duit dalam tabung. Tapi bila tabung lalu dia senyum. Orang tanya kenapa pakcik senyum je kat tabung tu. Nak, dia kata engkau kena tahu, senyum tu sedekah. Tengok ni. Ada tempat dia bang, sedekah tu. Nabi kata tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Kamu senyum di muka saudara kamu, bukan senyum di tabung. Kalau senyum kat tabung, penat kita. Seorang masuk tengok tabung, senyum. Masuk dua orang tengok tabung, senyum. Agak apa jadi? Kosonglah kita punya tabung kebajikan. Jadi senyum di muka orang. Mana kita nak senyum ni, orang panggil bila berjumpa, Assalamualaikum, senyum. Itulah pun sedekah, pergi senyum ke tabung berak kita. Dan Nabi kata, amruka bil ma'ruf. Kita suruh orang buat benda baik, sedekah. Wa nahyuka 'anil munkar, sedekah. Larang orang buat benda munkar, sedekah. Wa irsyaduka ar-rajul fi ardid dalal, laka sedekah. Kita tunjuk jalan. Orang ni nak pergi jalan tak jumpa. Nak pergi mana tu bang? Saya nak pergi sini-sini. Oh, bukan ikut ni. Ini. Sedekah. Apa dia lagi? Imatatukal hajar. Kita tengok batu ada tengah jalan. Kalau orang tersepak memang rebah. Kalau motosikal langgar terbalik. Kereta pijak mungkin pecah tayar. Kita ambil tak tepi. Sedekah. Allahu Akbar. Wasyaukata wal azm. Ada duri, tulang-tulang yang boleh melukakan orang. Sedekah. Buang. Sedekah. Banyaknya pintu sedekah. Maka para jemaah sekalian, baik, saya ni nak sedekah tapi tak banyak. Boleh ke tak boleh? Saya nak sedekah, tapi saya ni tak banyak. Nabi kata apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Mu jangan pandang remeh, pandang kecil kepada kebajikan yang kamu buat. Jangan pandang kecil. Jangan pandang remeh. Jangan pandang
pandai orang panggil lekeh lah. Apa yang kita kata? Kalau kita kata mesek. Mesek ni mana pandai lekeh. Alah, bagi sekali pergi masjid tabung RM1, apalah. RM1 kalau seorang, kalau 1,000 orang masuk, RM1,000, sekali solat RM1,000. 5 waktu, RM5,000 masjid dapat. Banyak pintu kebajikan kita boleh buat. Cari asnah di kampung kita. Bantu orang susah, orang miskin. Masya Allah. Walau, tengok ni hadis ni. Walau antu'tiya silatal habli. Tengok. Walaupun kamu holorkan tali. Abang nak gimana tu? Saya nak masuk hutan, nak pergi cari kayu. Ini tali bang, tolong ikat. Subhanallah. Itu pun sudah dikira sedekah. Bagi tali. Walau antu'tiya syi'tan na'li. Orang ni berjalan putus tali kasut. Kita bagi tali kasut. Sedekah. Walau anta. Orang ni susah. Tak kira lah susah apa dia. Susah hati ke, susah dilanda banjir ke, susah apa saja. Maka pada ketika itu, kita pergi bantu dia. Bawa boot, bawa tudung tangki air contohnya. Yang penting kita boleh selamatkan. Apa saja ada. Tapi jangan salah buat. Saya sedih sangat apabila kita tengok ada orang yang nak selamatkan keluarga dia, dia bawa dengan tilam. Tilam ni meresak air. Dia boleh tenggelam. Jadi kita yang nak menyelamatkan orang ni jangan terlalu panik lah. Jangan terlalu panik. Dan akhir sekali daripada nak menyelamatkan terus kita tenggelamkan dia, na'uzubillah. Jadi kena kira. Maka Nabi kata, siapa dia boleh melepaskan kesusahan orang yang susah itu, nascaya Allah Ta'ala akan lepaskan kesusahan dia pada hari kiamat. Di saat tak ada siapa tolong kita pada hari kiamat, dengan sebab kebajikan yang kita buat, Allah lepaskan. Wa man yassara ala mu'sirin, siapa dia mempermudahkan orang-orang yang susah, Allah di dunia, Allah Ta'ala permudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Allah. Wa man satara musliman satarahullah, siapa dia sembunyikan rahsia orang, keaiban orang, Allah Ta'ala sembunyikan rahsia kita. Tapi ingat, hari ini sibuk dengan orang dedah rahsia. Bolehkah kita dedah rahsia? Jawab dia, kita kena tengok rahsia apa. Rahsia ni kalau orang dosanya lama, jangan bongkar. Dia dah taubat lama dah, 4 kali dah pergi umrah. Tiba-tiba kita bawa lagi. Wah, dia ni dulu jahat, dia ni dulu gini, kaki tu kaki ni. Tak. Tidak boleh. Tetapi kalau orang tengah buat maksiat, tengah berkhelwat contohnya, laki-laki perempuan ni masuk tengah khelwat, tengah buat maksiat. Boleh ke tak boleh kita guna alasan, tak boleh jaga tepi kayu orang. Tak boleh jaga tepi kayu orang. Boleh ke tak boleh? Jawabnya tidak boleh. Itu menjadi kewajipan kepada kita mencegah kemungkaran. Jadi kalau kita tak tegah juga, itu orang panggil syaitan bisu. Na'udzubillah. Jadi jangan jadi syaitan bisu. Kita tak tegah, kita pergi tegah orang, kita pergi tak cegah benda mungkar. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada kita selagi mana kita beri pertolongan kepada saudara kita. Hazal hadis rawahu Muslim. Maka para jemaah sekalian, itulah beberapa tazkirah ataupun nasihat kita, khususnya pada saat kita sekarang berada dalam suasana perlu kepada membantu saudara-saudara kita, tapi bagilah bantuan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang tersusun. Saya takut jadi timbunan jadi tempat buangan makanan ataupun pakaian terpakai di tempat orang yang perlu kita pergi apabila tidak mengikut saluran. Satu lagi yang perlu kita kena ingat, penyelarasan. NGO yang mari daripada luar nak bantu mana-mana tempat, biarlah ada penyelarasan dengan orang tempatan. Supaya tidak menjadi longgokan ataupun timbunan bantuan di tempat yang sama, dan kita bimbang juga menjadi tempat pembaziran. Sedangkan benda tu boleh kita banyak lagi tempat lain. Baiklah. Itulah di antara nasihat kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita dengan sebab kita menolong orang lain di dunia dan juga di akhirat. Tamat setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung balik kuliah kita dalam siri-siri yang berikutnya dalam mengikut jadual yang telah ditetapkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.